Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi kita terus diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang pendek, yang ringkas, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lidu lil mauti wa banu lil kharabi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu semua memperoleh anak, yakni melahirkan anak, tetapi tujuan dia adalah supaya kita tahu dia itu adalah untuk mati. Yakni semua yang dilahirkan atas dunia ni kesudahan dia adalah mati. Kita lahirlah daripada keturunan kita manusia-manusia yang hebat, anak-anak yang hebat, yang baik, yang taat, tapi kesudahan dia nanti akan mati juga. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu pada kita bahawa dunia ini tidak kekal, sama ada orangnya ataupun sambungan hadis ini wa banu lil kharabi, buatlah rumah ataupun binalah rumah lil kharabi, untuk hancur. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita kalaulah nak buat tempat tinggal di dalam dunia ini, buatlah dengan kadar yang sederhana. Buatlah kadar yang sederhana. Sebab apa? Sebab suatu masa nanti dia akan hancur. Kalau tak sekejap, lama pasti dia akan hancur, dia akan rosak. Daripada dua suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baginda sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahu pada kita bahawa yang pertama, apa-apa sahaja yang ada dalam dunia ini semuanya tidak kekal. Semuanya akan mati, semuanya akan hancur. Dan begitu juga seseorang yang hidup atas dunia ini, maka hendaklah dia mengambil daripada dunia itu kadar keperluannya sahaja, sekadar untuk keperluan dia sahaja. Yang lebih itu digunakan untuk
untuk manfaat akhirat. Hak kita nak pakai ni, hak kita nak guna ni sekadar keperluan. Sama ada tempat tinggal kita, kenderaan kita, apa-apa sahaja yang kita perlu atas dunia ni, ambillah sekadar keperluannya. Sebab dia tidak akan kekal. Kalau kita buat rumah ataupun kita ambil apa sahaja daripada dunia ni, kita usaha untuk dapat yang paling hebat, paling hebat, yang paling mahal, paling canggih, semua paling, kesudahan dia hancur juga. Kesudahan dia adalah hancur, binasa. Setiap yang ada atas dunia ni semuanya akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, setiap yang ada atas muka bumi ini semua akan fana, semua akan binasa, semua akan hancur. Yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada diriwayatkan kisah berkenaan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ada riwayat menyebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam buat rumah daripada buluh. Ittakhadha Nuhun baitan min qasabin. Nabi Nuh alaihi salam buat rumah daripada buluh. Maka ada orang tanya kepada baginda Nuh alaihi salam, kalaulah Tuhan buat rumah daripada sesuatu yang lebih baik daripada ini, alangkah baiknya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, hadza kathirun liman yamutu. Ini pun dah kira banyak dah untuk orang yang akan mati. Sebab kita bukan kekal, duduk situ sekejap aje, lepas tu mati. Bila mati orang lain pula ambil, bukan untuk kita pun. Maknanya orang-orang yang fikirannya, maksud dia adalah akhirat, dan sepatutnya lah orang-orang yang beriman ini, maksud hidup di dunia ini adalah akhirat. Tempat tujuan kita yang sebenarnya, tempat hidup kita yang sebenarnya adalah akhirat. Dunia ni sementaranya. Semua orang tahu. Kalau sebut dunia sementara je, fahamlah ke? Tapi dari segi pelaksanaan tu agak susah. Sebab apa? Nafsu ni dia nak macam kita ni hidup lama. Orang yang muda memang dia rasa lambat lagi dia nak mati. Contohnya. Orang yang dah peringkat dewasa, orang yang peringkat lebih daripada tu pun, dia pun masih lagi ada rasa bahawa dia ni lama lagi nak hidup. Sebab nafsu tu. Nafsu. Dia ada keinginan lagi untuk dapat, nak ambil. Tetapi kalau nafsu itu dididik, dikawal, dikekang, supaya dia tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa tu baru kita akan nampak manusia ni dia akan berusaha untuk dapatkan akhirat, untuk dapat akhirat. Barulah dia boleh guna masa dia, dia boleh guna tenaga dia, dia boleh guna kesihatan dia untuk manfaat akhirat ni. Kalau tidak, kalau nafsu ini tidak dikekang, tidak dikawal, maka nafsu ni dia akan kawal kita. Dia akan heret kita, dia akan bawa kita untuk capai apa sahaja keinginan, apa sahaja keseronokan, dia usaha akan dapat. Tak kira lah benda tu memberi kesan yang baik pada kehidupan akhiratnya ataupun kesan yang buruk. Tak nampak dah tu.
Maka sayugilah untuk saya dan kita semua yang ada hari ini, yang dengar, yang bercakap sama, untuk kita sama-sama muhasabah, kita ceklah diri kita. Kalau ikut kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kita ni setiap hari hisap diri kita, berkira. Minggu lepas kita baca hadis, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang dia kira-kira dengan diri dia, dia cek, dia hisap diri dia, tengok apa dia buat hari ni, berapa banyak amalan dia, semayang macam mana, baca Quran macam mana, zikir macam mana, daripada pagi sampailah ke malam nak tidur, apa yang dia buat. Dan dia cek satu persatu. Mana hak yang kurang, istighfar pada Allah, dan dia berazam untuk jadi lebih baik. Mana yang baik, syukur pada Allah. Syukur pada Allah, Allah Ta'ala beri taufik untuk buat baik. Orang yang selalu bermuhasabah ni, dia akan ada kemajuan dalam agama. Dia sentiasa nampak, sentiasa akan sedar, oh kita ni kejap je ni, tak lama di depan kita ada kematian. Dalam satu hadis Nabi lukis kepada para sahabat, lukis kepada para sahabat. Dalam satu majlis Nabi lukis satu kotak, Nabi lukis kotak. Dalam kotak tu ada satu garisan di tengah. Kemudian di tepi kotak tu ada garis pula, atas garis, tengah ada garisan. Luar kotak ada satu garis panjang lagi. Nabi bagi tahu yang duduk dalam kotak tu, garisan panjang tu, itulah umur manusia. Kehidupan manusia tu di banyak tu je duduk dalam kotak tu. Hak garisan kecil-kecil tu, pendek-pendek ada duduk tepi tu, itulah segala ujian yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia, yang dia akan lalui di dunia ni. Hak ada garisan panjang luar kotak, Nabi kata itulah angan-angan manusia. Dia punya angan-angan dia lebih daripada tu. Memang nafsu kalau dia nak hidup 1000 tahun dia nak. Macam orang Yahudi, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka suka kalau mereka itu dapat hidup 1000 tahun. Tak mungkin satu orang tu dapat hidup 1000 tahun. Kita pun nak 1000 tahun. Lah tanya, siapa nak mati? Tak ada orang nak mati. Semua tak bersedia lagi. Kata boleh lagi. Kalau doa, antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah doa supaya Nabi ni mati syahid. Mati syahid. Kalau kita suruh doa mati syahid, orang doa kita nak amin pun serba salah kak. Tak sedia lagi. Lah doa, ya Allah kalau kami mati malam ni, matilah kami dalam iman. Nak amin pun takut. Kalau tidak ada persediaan, dalam hati tu rasa takut. Orang yang ada persediaan, bila-bila masa je dia sedia. Allah Ta'ala nak ambil dia, sedia. InsyaAllah. Khair. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لست من الباطل ولا الباطل مني. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah sebahagian daripada perkara batil, dan kebatilan juga bukan sebahagian daripada aku. Maksudnya aku bukanlah ahli, bukanlah orang yang akan menyokong kebatilan, dan kebatilan juga bukan sebahagian daripada cara hidup aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Benda batil ni memang kita kena tolak tu. Benda yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, langgar larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lemah setara mana sekalipun, iman kita ni lemah setara mana sekalipun, kalau benda tu bercanggah dengan apa yang Allah Taala suruh, langgar apa yang Allah Taala larang, kita tetap kena kata tak betul. Kena tetap kata tidak betul. Tak kira lah siapa pun. Itulah Nabi kata kadar iman yang paling rendah, paling lemah dah. Yakni dalam hati itu benci pada perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dengan perintah Allah, bercanggah dengan, berlawan dengan larangan Allah Ta'ala. Hati itu, ini iman yang paling lemah ni Nabi kata. Kalau nampak kemungkaran, Nabi kata siapa nampak kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan. Ni mampu nak ubah. Kalau tak mampu, guna lidah, cakap. Kalau tak mampu juga, guna hati. Hati itu maknanya dalam hati kita ni rasa tidak suka, benci. Bukan dalam hati kata tak apalah. Dan Nabi kata wadzalika adhaful iman, itu adalah tahap iman yang paling lemah. Dalam riwayat lain disebut, Nabi kata selepas daripada itu tak ada dah tahap iman yang lebih rendah daripada itu. Tak ada dah. Sebab tu Nabi terang-terang kata kepada kita, beritahu kepada kita, lastu minal batili, aku bukan ahli kebatilan. Tak termasuk. Benda-benda batil ni tak masuk. Dan benda batil juga bukan jalan hidup aku. Bila Nabi kata bukan jalan hidup aku, maknanya sesiapa sahaja yang ikut Nabi, itulah jalan dia. Siapa yang kata dia ni pengikut Nabi, maka itulah jalan yang dia kena ikut, sama seperti yang Nabi SAW sebutkan. Nabi sebut secara jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik, kekuatan kepada kita untuk kita menjauhkan diri kita daripada segala perkara-perkara yang batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa al-khabaru kal muayanati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berita, yakni berita yang sampai kepada kita, yang kita dengar daripada orang, sama seperti kita nampak. Tak sama. Tidak sama. Sesuatu yang sampai ke pendengaran kita, ke pengetahuan kita, dengan sesuatu yang kita lihat dengan mata kita, dia tidak sama. Tidak akan sama. Maka kerana itu, apa-apa sahaja berita yang sampai kepada kita, khususnya apabila dia melibatkan maruah orang-orang Islam, orang-orang beriman, keburukan dan sebagainya, maka hendaklah kita tapis betul-betul. Jangan kita pakat terima je. Dalam bab zina pun, bila ada di zaman Nabi, ada orang datang mengaku pada Nabi SAW bahawa dia berzina. Nabi takwil, maksudnya untuk sabitkan dia zina, Nabi tak terima gitu je. Nabi bagi bermacam-macam alasan, andaian. Gini kot, dia kata tak, saya berzina. Nabi kata lagi begini kot, sebab tak nampak. Tidak nampak. Sampailah setahap yakin dah, baru buat hukuman, jalan hukum.
Jadi begitu juga dengan kita. Berita-berita yang sampai ni dengar boleh, tapi untuk terima tu kita kena selidik dulu. Tak boleh dengar 100%. Melainkan khabar itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi bagi tahu begitu. Yang ni tak ada takwil. Nanti orang kata maknanya hadis Nabi pun kita tak boleh pakai jugalah. Sebab kita dah nampak Nabi buat. Tak begitu. Ada pengecualian dia. Melainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jelas. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut keinginan dia, hawa nafsu dia. Semuanya itu hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar daripada lidah Nabi itu sebenarnya wahyu. Kalau orang belajar dalam ilmu hadis ni, dalam ilmu hadis dia ada muqaddimah dia tu, dia ada disebut wahyu ni dia ada dua jenis. Satu wahyu yang dibaca, Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala. Satu lagi wahyu yang tidak dibaca, maksudnya tidak dijadikan sebagai bacaan yang harian, yang kita sunat baca hari-hari, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni adalah wahyu. Jadi apa yang Nabi sebut, yang tu dia tidak ada takwil lah. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuriba lahu. Ini hadis masyhur. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam adalah untuk niat apa dia diminum. Hadis ni dia berstatus hasan, tapi dia masyhur. Yakni apa sahaja niat kita apabila kita minum air Zam-Zam tu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia asbab untuk tertunainya hajat kita, tertunainya niat kita. Dan perkara itu telah berlaku, yakni telah ditajribah, diperolehi pengalaman dia sejak berzaman, daripada zaman ulama-ulama yang terdahulu pun begitu. Minum air Zam-Zam ni niat kesembuhan, dapat kesembuhan. Niat nak murah rezeki, walaupun minum air je. Kelebihan air Zam-Zam. Niat nak selamat, dapat selamat. Niat sihat, insya-Allah. Satu orang yang lapar, minum air Zam-Zam, niat supaya Allah Ta'ala hilangkan kelaparannya, hilang lapar dia. Dahaga, hilang dahaga dia. Maka Nabi kata, ma'u Zam-Zama lima syuribalahu. Cuma persoalan dia, kita minum ke air Zam-Zam? Banyak pun minum. Air Zam-Zam ni di antara air yang disunatkan kita minum banyak. Minum banyak tak ada masalah. Minumlah banyak mana pun. Tidak sama macam air biasa. Minum, kalau ada peluang minum. Cuma kalau kita pergi Mekah tu, jangan salah, bawa balik hok ada di masjid tu. Yang tu jangan.
Kalau nak bawa balik, hak lain. Jangan ambil yang disediakan di dalam masjid. Sebab dalam masjid tu ditulis dah di botol di apa panggil bocong dia tu, di bekas-bekas dia tu ditulis dah waqfun lisyurbi, wakaf untuk minum situ, bukan untuk dibawa balik. Kalau kita nak bawa balik, lagi beli satu, ataupun boleh ambil yang percuma. Ada kalau di bahagian masanya Ahmad, saya pun tak kata, sekarang ni dah berubah dah, nak sebut pun tak reti. Di bahagian tempat kelahiran Nabi tu dipanggil Maulid, ada tempat satu di bahagian, kalau kita keluar daripada pintu Safa Marwah, pintu sebelah sini dekat dengan tandas tu, dululah lah ni tak tahu sebab dia besar dah. Kalau orang pergi yang dulu-dulu ada KFC, kalau orang ada KFC situ, tentang dengan KFC tu dekat tengah tu dia ada satu tempat, situ orang duk ambil air, dia ada perigi dia situ, dia ada dia punya apa panggil paik dia. Orang-orang Mekah duk mari situ ambil, bergeleng-geleng ambil, waktu percuma boleh ambil. Kalau kita nak balik, ambil situ, jangan ambil yang dalam masjid. Sebab dalam masjid tu memang khas ditulis untuk masjid, minum masjid, tak boleh dipindahkan. Jadi kalau duduk dalam masjid tu minumlah banyak mana pun, tak ada masalah. Cumanya mungkin ramai orang yang minum, tapi dia rasa minum sama je, hajat-hajat dia tak tertunai lagi. Ulama kata untuk hajat kita ni tertunai melalui amalan-amalan, syarat utama dia ialah hati kita tu kena bersih. Hati tu kena bersih. Kalau hati itu kotor, yakni pergantungan kita pada Allah Ta'ala pun lemah. Kita berdoa, niat pun dalam hati itu ya ke tak, ragu-ragu lagi. Macam mana doa kita nak diperkenankan? Allah Ta'ala akan perkenankan doa hamba-hambanya apabila doa itu betul-betul tulus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergantungan kita itu betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang akan dapat hakikat ni ialah orang yang hati dia bersih. Hati dia bersih. Kalau orang yang hati dia gelap, kotor, ni susah nak dapat. Dia kena bersihkan hati. Hati kita ni dia jadi kotor macam-macam lah. Melalui penglihatan kita, kita tengok, melalui pendengaran kita, melalui lidah kita, semua asbab-asbab untuk hati kita ni jadi gelap. Yakni ada dosa-dosa kecil yang terlaku oleh kita, tanpa kita sedari, menyebabkan ada titik-titik hitam di dalam hati kita. Titik-titik hitam ni dia akan menyebabkan hati kita ni jadi lemah. Pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun jadi lemah. Bila kita berdoa pun kita sendiri tidak boleh beri tumpuan yang sepenuhnya dalam doa kita. Minta pada Allah, ya Allah, kalau kita sakit, minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Tapi dalam masa yang sama, hati kita pun masih lalai lagi. Waktu kita berdoa tu hati lalai dah. Jadi kata ulama, untuk dapatkan kesan daripada
amalan-amalan yang seperti ini, minum air zam-zam, niat, dapat. Maka kita perlu bersihkan hati kita. Ulama-ulama yang terdahulu, kenapa mereka dapat apa yang mereka minta, apa yang mereka doa, melalui amalan-amalan? Kerana hati mereka, pergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa taala kuat. Dan air zam-zam ini adalah air yang kedua terbaik selepas air yang keluar daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi turutan, maksudnya air yang paling baik, afdal. Yang pertama sekali, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi, yakni ketika tidak ada air, Nabi panggil, minta sahabat bawa satu bekas air. Kemudian Nabi letak tangan Nabi dalam bekas tu. Daripada tangan Nabi keluar, daripada hujung-hujung jari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air. Maka ulama kata itulah air yang terbaik. Nombor 2, air zam-zam. Nombor 3, air telaga Al-Kautsar. Itu di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, air daripada sungai Nil. Kemudian empat lain. Selepas nombor 4 tu semua sungai-sungai dalam dunia. Air yang terbaik. Dan kalau kita minum air zam-zam, walaupun ya setiap orang ni tak sama, dari segi kekuatan yakin dia, pergantungan dia pada Allah SWT tak sama. Tapi bukanlah bermakna kalau niat pun tak boleh juga, maka tak payah niat. Dia pun tak niat. Kita tetap mengharap juga pada Allah. Maka ulama kata niat yang paling tinggi, niat yang paling tinggi bila kita minum air zam-zam, apa niat dia? Ulama sebut niat yang paling tinggi ialah kita minum air zam-zam dengan niat supaya Allah matikan kita dalam Islam, dalam iman. Niat paling tinggi. Dan juga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala beri kita kemuliaan untuk kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Ni ulama kata niat yang paling tinggi. Hak lain-lain tu niat peribadi kita tu, niat ikut banyak mana pun niat tak ada masalah. Sebelum nak minum tu niat dalam hati. Niat ni dalam hati tak boleh sebut, tak payah sebut. Tak perlu dilafazkan. Dalam hati kita, lintasan dalam kita. Untuk apa kita minum? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila beliau minum air zam-zam, beliau doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuhan daripada segala penyakit. Doa umum, doa. Imam Nawawi sebut di dalam kitab, sunat orang yang nak minum air zam-zam ni, dia niat untuk dapat keampunan Allah, atau dia niat untuk dapat kesembuhan daripada penyakit. Dan ada adab dalam minum air zam-zam ni. Yang pertama sekali, minum menghadap kiblat. Adab dia, minum kita menghadap kiblat. Kemudian masa nak minum, kita sebut nama Allah, baca bismillah.
Dan sunat waktu minum tu kita minum 3 tegukan. Sebab biasa air zam-zam kalau mari kat kita ni boleh minum seorang sikit je. Tak boleh minum gelas besar tu, sikit je. Minum 3 tegukan. Satu lepas 3 kali nafas. Walaupun sikit. Kemudian selepas kita minum, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut bahawa minum air zam-zam ni kena berdiri. Sebenarnya adab minum ni duduk. Adab ni minum. Walaupun ada riwayat Nabi SAW minum air zam-zam berdiri, tetapi minumnya Nabi SAW dalam keadaan berdiri itu bukanlah kerana itu air zam-zam. Yang ni Nabi minum berdiri itu bukan kerana sebab minum air zam-zam. Cuma ulama kata Nabi minum berdiri itu adalah untuk beritahu kepada umat ni bahawa hukum minum berdiri ni hukum dia harus. Walaupun yang adabnya ialah duduk. Adabnya adalah minum dalam keadaan duduk. Walaupun ketika kita berada di Mekah sekalipun, hukum sama je adab dia. Khair. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.